Bismillahirrahmanirrahim. Mengumpul bala tentera setelah membuat keputusan untuk berperang di Uhud. Dan Nabi SAW mengambil pendapat yang mengatakan keluar ke Uhud. Lalu dikumpulkan bala tentera. Kemudian Rasulullah SAW bersembahyang Jumaat, memberi semangat kepada mereka supaya berjuang dengan bersungguh-sungguh, memberitahu kepada mereka bahawa kemenangan itu mestilah di atas kesabaran, memerintah supaya bersedia menghadapi musuh. Orang ramai bergembira dengan ucapan itu. Orang ramai bergembira dengan khutbah itu dan naik semangat. Orang ramai telah mula berkumpul. Penduduk Awali ni kampung di pinggir Madinah, jauh dari Madinah, telah tiba. Setelah selesai menunaikan salat asar, setelah habis sembahyang asar, Rasulullah SAW masuk ke rumah dengan diiringi oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kedua mereka menolong Rasulullah SAW memakai pakaian perang. Nabi pun masuk ke rumah pakai pakaian perang, pakai uniform, pakaian perang, uniform. Lengkap berserban dengan 2 lapis baju rantai. Baju rantai 2 lapis. Baju rantai ni baju yang dibuat daripada rantai besi. Yang rapat supaya tak dimakan oleh pedang, panah, baju rantai. Ini alat perang zaman dulu. Menunjukkan Nabi berikhtiar, berusaha, walaupun dia seorang Rasul. Bukan pakai berjadah begitu. Ada persediaan. Ada baju rantai 2 lapis. Dan membawa pedang. Dan Nabi bawa pedang. Bawa pedang. Setelah selesai, Rasulullah SAW keluar menemui orang ramai yang menunggu. Jumpa orang ramai yang menunggu. Ketika menunggu, Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair, bukan Asid bin Hadir, Usaid bin Hudair, itu salah saja, radhiyallahu anhuma berkata, kamu memaksa Rasulullah SAW keluar. Marilah kita merujuk semula keputusan kepadanya. Bila mereka tengok Nabi siap pakai baju rantai, bersungguh nak keluar. Puak-puak yang mencadang supaya keluar ke Uhud, nak tarik balik cadangan. Dan Nabi sudah buat keputusan menerima cadangan mereka. Ini pandangan ramah. Cadangan Abdullah bin Ubay ditolak supaya berperang duduk di Madinah, tak keluar. Lawang di celah-celah rumah. Nabi setuju pada awalnya, tetapi kebanyakan sahabat, khusus yang muda-muda, lebih bersetuju lawan di luar Madinah. Bila tengok Nabi dah siap, mereka nak tarik balik cadangan. Mereka mencela sesama sendiri kerana telah mengemukakan pandangan yang telah menjadikan keputusan itu. Mereka mari sesak pula, tekan kuat sangat, paksa Nabi keluar daripada Madinah. Apabila Rasulullah SAW keluar, mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, kami tidak mahu menentang pendapat yang telah engkau kemukakan. Oleh itu, ambillah keputusan itu seperti yang kamu kehendaki. Kalau engkau berpendapat lebih baik bertahan di Madinah sahaja, nescaya kami mematuhinya, kata mereka. Tak apalah Rasulullah, kalau Rasulullah nak kita bertahan di Madinah, kami sanggup tarik balik cadangan kami. Tiba-tiba Rasulullah SAW terus bersabda, Nabi bersabda, tidaklah saya kira bagi seseorang Nabi itu, apabila dia telah memakai baju rantai untuk keluar berperang, lalu dia membukanya semula, biarlah sehingga Allah menentukan keputusan di antaranya dan musuhnya.
Nabi tegas. Bila sudah jadi keputusan, tak boleh tarik balik lagi. Sudah jadi keputusan. Keputusannya nak keluar, maka keluar, kata Nabi. Bila aku sudah bersiap nak keluar, mesti keluar. Tak berundur lagi. Allah yang menentukan apa jadi selepas ini. Baginda kemudian membahagikan bala tentera Islam kepada 3 pasukan. Dia bagi 3 pasukan. Menunjukkan bahawa Nabi kita SAW adalah seorang jeneral tentera yang handal. Bukan saja seorang ketua negara. Bukan saja seorang rasul. Termasuk seorang pemerintah tentera yang bijak dengan ilmu peperangan. Dia Nabi buat 3 pasukan. Satu pasukan Muhajirin. Benderanya dibawa oleh Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Pasukan yang pertama, pasukan Muhajirin. Iaitulah penduduk asal Mekah dan lain luar Madinah yang berhijrah ke Madinah. Ketuanya ialah Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Yang kedua pasukan Aus, pasukan kabilah Aus. Benderanya dibawa oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Benderanya Usaid bin Hudair yang bawa bendera. Ketiga pasukan Khazraj, benderanya oleh Al-Habbab bin Munzir radhiyallahu anhu. Ini pasukan ketiga, pasukan Khazraj. Tentera Islam berjumlah 1000 orang. Jumlah anggota 1000 orang. Di mana 100 orang memakai baju rantai dan 50 orang daripadanya ialah tentera berkuda. Setengah ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan bahawa tidak seorang pun di antara tentera Islam yang berkuda kecuali seekor kuda yang dinaiki oleh Rasulullah SAW. Ini mengikut Ibnu Hajar. Semua ulama kata 50 ekor kuda. Ulama kata tidak, ada seekor kuda Nabi saya naik kuda. Dan seekor lagi kepunyaan Abu Burdah. Rasulullah SAW telah menugaskan Abdullah bin Maktum sebagai imam sembahyang sepanjang ketiadaannya. Lantik imam ganti. Menunjukkan imam ni ditunjuk oleh Nabi. Yang ganti imam masa Nabi tak ada, jadi imam masjid ialah Abdullah bin Maktum. Ia seorang sahabat yang buta yang turun surah Abasa wa Tawalla dengan sebab dia. Terkenal dia ni seorang sahabat. Dengan sebab dia di antaranya awal masuk Islam. Dan peristiwa yang berlaku ketika di Mekah, ketika Nabi duduk berbincang dengan pemimpin Quraisy memujuk mereka masuk Islam, tiba-tiba Abdullah bin Maktum yang buta tak nampak datang beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah, beri salam ke Nabi. Dan Nabi menunjukkan muka masam kerana Abdullah bin Maktum yang tak nampak ni ganggu masjid. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah Abas wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Telah masam mukanya berpaling kerana datang seorang buta. Turun ayat menegur Nabi. Ini anak. Jadi sahabat ni Nabi lantik jadi imam. Imam sembahyang. Masa Nabi tak ada. Pergi ke Uhud. Setelah segalanya selesai, Rasulullah SAW dan bala tentera Islam pun bergerak. Apabila sampai di Saniyah Al-Wada', satu tempat di Madinah, Saniyah Al-Wada', iaitulah jalan ke arah Uhud, ada bukit sikit di situ. Mereka telah bertemu dengan satu pasukan orang-orang Yahudi yang lengkap bersenjata. Ada orang Yahudi, satu pasukan lengkap bersenjata. Pasukan Yahudi tersebut ingin membantu tentera Islam kerana mereka mempunyai perjanjian dengan sekutu Khazraj. Tetapi bantuan dari mereka ditolak oleh Rasulullah SAW kerana mereka adalah orang-orang kafir. Orang Yahudi datang nak tolong dengan pasukan dia. Yahudi ini penduduk Madinah, dia ada perjanjian dengan Khazraj. Bila ada gaduh, dia janji nak tolong, datang. Pasukan ni Nabi tolak, tak terima. Hadis ni melarang. Nabi tak benar orang kafir tolong.
Tapi dalam peristiwa Fathu Makkah, peristiwa Hunain, Nabi mengambil pertolongan orang kafir. Itu dua, beza. Jadi masa ni masa Islam lemah. Masa Islam lemah, orang nak tolong, Nabi tolong. Masa Islam kuat, Nabi terima orang bukan Islam tolong. Ini satu hikmah yang sangat besar yang kita kena faham dalam ilmu politik. Ilmu politik Islam. Kerana pada masa lemah ni, dia ajak musuh bersama, dia akan gunakan kelemahan kita untuk menguasai kita. Di masa kita kuat, kita ajak bersama dengan kita boleh menguasai dia. Dan boleh ajak dia bersama dengan Islam dan melihat apa dia Islam. Masa kita lemah, boleh jadi macam-macam berlaku. Kalau dia paling tadah, menyebabkan satu mudarat kepada tentera Islam. Ini hikmah yang kita kena faham. Ini perbincangan panjang dalam ilmu politik Islam. Menurut Nabi adalah seorang ahli politik dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham. Orang duduk dengar Nabi ni, orang jadi Nabi ni bodoh. Tu orang tolol, tu tak erti ni. Orang tak faham. Tak mengaji Islam. Ada pula orang Islam politik tak ada dalam Islam. Nabi tak ada politik pun. Ni lagi tak erti ni. Punah. Nabi diajar oleh Allah Taala semua perkara menunjuk pada orang Islam. Apabila sampai di suatu tempat bernama Asy-Syaikhan, Rasulullah SAW telah memeriksa barisan tentera Islam. Sampai ada Asy-Syaikhan, berhenti dan Nabi periksa. Periksa barisan tentera. Beberapa orang kanak-kanak yang didapati ikut serta dalam pasukan tentera Islam telah diperintahkan pulang kerana mereka belum mampu untuk berperang. Budak-budak ada ikut juga. Di sana ada budak-budak yang bersemangat ikut lagi perang. Lalu Nabi suruh mereka balik, budak-budak ni. Budak-budak balik rumah. Antara kanak-kanak tersebut ialah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, mak budak lagi. Usamah bin Zaid, ni cucu angkat Nabi sendiri. Usaid bin Zahir, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Arbah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, bukan bi Abu Sa'id Al-Khudri, bukan bi Al-Khudri, bukan bin itu. Zaid bin Harisah Al-Ansari dan Sa'ad bin Hubad. Ini antara budak-budak yang Nabi suruh balik. Balik. Tapi mereka semangat nak ikut juga budak-budak. Mau balik, mau budak-budak lagi. Balik. Rasulullah SAW kemudiannya telah membenarkan Rafi' bin Khadij dan Samrah bin Jundub untuk ikut serta ke medan perang. Tapi dua budak ni Nabi benar. Ada dua budak, iaitu Rafi' bin Khadij, Samrah bin Jundub, Nabi benar. Ikut serta ke medan perang walaupun mereka masih kanak-kanak. Rafi' bin Khadij dipilih kerana pandai memanah. Rafi' bin Khadij ni dia pandai memanah. Dia kata Rasulullah, saya pandai memanah. Pandai panah. Dia tunjuk. Pandai panah kena balik. Pandai memanah walau dia budak. Panah dah apa? Boleh ikut. Samurah bin Jundub pula berkata, Samurah bin Jundub, walaupun saya lebih kecil daripadanya, tetapi saya lebih kuat daripadanya. Kata Samurah, saya kecil pada dia, tapi saya gagah pada dia. Pasal apa? Benar dia. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka berdua berlawan. Nabi suruh berlawan. Gomor dua orang. Nak tengok. Nabi tahu gomor. Apabila Samurah bin Jundub dapat mengalahkan Rafi' bin Khadij, menang dia sungguh, walaupun kecil. Maka Rasulullah SAW mengizinkan ikut bersama perang. Kamu boleh ikut, kata Nabi, berperang. Di sini mereka bersembahyang maghrib, di situ sembahyang maghrib, dan kemudiannya bersembahyang isyak dan mengambil keputusan bermalam di situ, tak sampai Uhud lagi, bermalam di situ. Menunjukkan pergerakan tentera ni sangat strategik. Bukan bergerak ikut suka-suka begitu. Ada peraturan dia, ada cara dia nak mengelurkan musuh. Berhenti. Lalu dibentuk pasukan pengawal seramai 50 orang di tubuh pasukan pengawal. 50 orang waktu malam.
diketuai oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah yang jadi ketua pengawal yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Yang kita baca kisahnya bunuh Ka'ab bin Ashraf. Dalam kisah kita baca dulu. Pemimpin Yahudi. Menjadi ketua. Adapun Zakwan bin Abdul Qis ditugaskan khusus untuk mengawal Rasulullah SAW. Zakwan bin Qis jadi pengawal peribadi Nabi SAW. Zakwan. Sebelum naik fajar, mereka mara ke arah musuh. Belum naik fajar bergerak. Belum naik fajar bergerak. Tujuannya orang tua-tua kata ikut naskah. Orang tua-tua ikut naskah. Nabi naskah apa? Belum naik fajar ni musuh dah nampak. Musuh dah sedar. Musuh dah nampak, musuh dah sedar. Maka dia keluar. Ikut naskah. Naskahnya ialah belum naik fajar musuh tidur, kita bergerak musuh tak sedar. Ini taktik peperangan, kita kena tahu. Tok Bomo belajar naskah juga, nak pergi ke laut mengesing tengok naskah juga. Tu lain tu. Ni perang. Ni bukan begitu, perang ni. Ada belajar ilmu naskah, Nabi pakai naskah. Naskah ni untuk perang. Untuk perang supaya musuh tak tahu. Ini taktik perang. Sebelum naik fajar mereka mara ke arah musuh. Setelah masuk waktu sembahyang mereka pun bersembahyang. Mayat subuh tengah jalan. Mayat subuh tengah jalan. Sudah tentulah mayat subuh dalam keadaan yang pendek. Tak baca surah panjang-panjang. Baca surah pendek lah tengah nak perang. Baca surah nak perang pun baca surah panjang juga. Ada tengah terokok sunjuk lekuk musuh mari. Ada cara dia kena faham. Ini. Setelah cahaya siang memancar, tiba musuh melihat mereka sudah hampir sehingga dapat melihat di antara satu sama lain. Bila hari siang, setelah orang kafir tengok ada dekat. Orang Islam dah ada dekat. Ini mengejut. Di saat ini Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, mendedahkan sifat munafiknya dengan berundur bersama-sama pengikutnya berjumlah 300 orang. Ini pemimpin munafik yang jahat. Dia ikut juga Nabi. Sampai tengah jalan dia ajak 300 orang pengikut, lari dah, lari. Tujuan nak melemahkan tentera Islam. Ini ujian daripada Allah. 300 orang. Tujuannya ialah untuk melemahkan semangat tentera Islam dan memberi semangat kepada tentera musuh. Beri semangat pada musuh. Depan-depan musuh dia tunjuk jahat. Di samping dia mengeluarkan kata-kata menghasut supaya orang lain juga berundur dari medan perang. Mai balik, mai balik, mai balik. Ni menghasut, mai balik, balik. Nak melemahkan. Ni kerja orang munafik. Dia perang apa buat nyusah dia balik. 300 orang bukan sikit. Daripada 1,300 tinggal 700. Terdapat juga di kalangan orang yang beriman yang hampir terpengaruh dengan hasutan tersebut. Orang yang lemah iman. Yang lemah iman dia hampir-hampir nak ikut. Hampir-hampir nak ikut. Di antara mereka ialah dua kumpulan dari kalangan kabilah Bani Haris, dari kalangan Aus dan Bani Salamah dari Khazraj. Tetapi Allah menyelamatkan mereka dengan menanamkan iman ke dalam hati, seperti yang diceritakan dalam firman Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran, menceritakan Allah Ta'ala selamatkan mereka yang lemah iman ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, idh hammat ta'ifatan minkum an tabshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika dua golongan dari kalangan kamu ingin berundur kerana takut, kerana pengaruh orang munafik, padahal Allah adalah penolong kepada kedua-dua golongan itu. Kerana itu orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah sahaja. Allah Ta'ala tolong mereka dengan sebab iman yang masih ada dalam hati mereka. Diberi hidayah, tak jadi undur. Tak jadi undur. Abdullah bin Hiram radhiyallahu anhu cuba memberi nasihat dan peringatan kepada orang-orang munafik itu supaya jangan berundur. Abdullah bin Hiram nasihat, jangan lari. Mereka hendaklah menunaikan kewajipan di saat yang genting ini. Tunai kewajipan saat susah ni. Tunai. Tetapi tidak diendahkan. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman,
وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Surah Al-Imran. Maksudnya, dan Allah mengetahui dengan nyata orang-orang munafik, padahal mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadinya peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Padahal mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak terkandung di dalam hati-hati mereka, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ini berlaku lepas itu, bila berlaku perang Uhud, berlaku ada mati, kemudian 7 syahid, kita akan baca kemudian Nabi buru, tentera musyrikin lari, orang Islam balik semula. Bila dia tengok orang Islam masih kuat lagi, buat-buat munafik dia kata, ingat ke tak perang tu kami balik tu. Ni Allah Ta'ala dedahkan hati mereka. Sebenarnya kamu kafir, hati kamu kafir. Tuhan kata, Tuhan dedahkan apa yang ada dalam hati mereka. Tak usah nak nipulah, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kamu. Dengan penyelewengan golongan munafik itu, tentera Islam tinggal lagi 700 orang. 700 orang. Orang kafir 3,000. Islam 700. Rasulullah SAW menuju ke satu tempat yang baik untuk dijadikan markah tentera Islam. Mereka terpaksa melalui pagar kebun seorang munafik yang buta. Rasulullah pilih satu tempat untuk nak buat markas. Di Uhud ni masih ada kampung orang. Ada rumah orang munafik dekat tu. Buta, munafik, buta. Apabila dia menyedari Rasulullah SAW dan tentera Islam melalui pagarnya, dia menyimbah dengan tanah ke arah tentera Islam dan berkata, kalau kamu ini Rasulullah, tidak benarkan masuk dalam pagar ini. Kalau Rasulullah tak pernah masuk dalam pagar, kata dia. Tak pernah masuk dalam pagar. Ni dedah kamu munafik. Para sahabat radhiyallahu anhu tampil untuk membunuhnya. Ada sahabat nak bunuh. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, jangan bunuh dia kerana dia buta mata dan buta hati. Nabi kata tak usah bunuh dia. Mata dia buta, hati buta. Setelah sampai ke tempat, tapi ada juga dalam surah baik yang lain, ada sahabat yang katok kepala dengan bersuh panah. Tak mati lah katok kepala bersuh panah. Ada. Setelah sampai ke tempat yang dituju, maka kedudukan tentera Islam membelakangi Bukit Uhud di antara Madinah dan tentera musuh. Kepada siapa yang pergi ke Uhud melawat tempat kubur syahadat, di situ markah tentera, akan menyaksikan Nabi bijak mengatur tentera, mengatur peperangan. Markah tentera Islam dekat Bukit Uhud. Bukit Uhud di belakang. Bukit Uhud di belakang. Di mana Bukit Uhud ni di belakang dia curam, tak boleh nak khabar naik. Bermakna ada pertahanan semula jadi. Musuh nak serang ke belakang tak boleh. Nabi mengambil tempat yang sangat baik, iaitu pertahanan semula jadi, di mana Nabi duduk di tempat markah berhadap dengan musuh. Bukit Uhud di belakang. Di belakang menyebabkan musuh tak boleh serang dari belakang. Menyusun strategi. Langkah yang seterusnya diambil Rasulullah SAW ialah menyusun kedudukan tentera Islam untuk bertempur. 50 orang ahli pemanah sebelum bertempur, sebelum menyerang, dipilih 50 orang ahli pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansari Al-Abdari Al-Badri Al-Ausi radhiyallahu anhu. Telah diletakkan di sebuah bukit kecil yang terletak kira-kira 150 meter dari markah tentera Islam. Nabi menawan bukit kecil dekat Bukit Uhud. Dipilih 50 orang tentera pemanah duduk di atas bukit ini. Ketua dia Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu duduk
jadi pemimpin pemanah. Kepada mereka, pasukan pemanah SAW berkata, lancarkan serangan panah kepada tentera berkuda bagi mengelakkan serangan dari belakang. Kamu hendaklah tetap berada di sini, sama ada kami kalah atau menang, sehinggalah dia perintahkan kepada kamu, jangan tinggal bukit ini. Sama ada tentera Islam menang, tentera Islam kalah, bukit ini tak boleh tinggal. Kena kawal, bukit ini sangat penting dari segi pertahanan untuk mengawal perlindungan kepada tentera yang ada di dalam bukit, untuk kawal supaya tentera berkuda musuh tak mari serang. Kerana dalam peperangan zaman dulu, tentera berkuda ini sangat penting. Tentera yang boleh bergerak cepat. Boleh bergerak cepat, kuda ni lari laju, boleh perintah, boleh kepung dengan cepat. Dan Nabi mengawal tentera berkuda ini dengan bukit yang dikawal itu oleh tentera pemanah, supaya musuh tak boleh serang dari belakang. Jadi tujuan meletakkan pasukan pemanah ya untuk mengelakkan serangan musuh dari belakang dan melakukan kepungan ke atas tentera Islam. Tentera Islam tak ada dikepung. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr. Manakala sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Sayap kanan Munzir bin Amr, sayap kiri Zubair bin Awam. Serta dibantu oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Zubair juga ditugaskan untuk berdepan dengan pasukan berkuda musyrikin. Zubair ditugaskan melawan tentera berkuda musyrikin, yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Walid kafir lagi masa itu. Khalid bin Walid seorang pahlawan yang handal. Masa itu dia kafir lagi. Dia kafir lagi, bila masuk Islam, dia beri gelaran pedang Allah. Kita baca kisah dia kemudian. Dia ni kafir yang masa itu. Dikawal oleh Zubair, yang ketika itu belum lagi memeluk Islam. Sah paling depan, dia serahkan kepada penglima pilihan yang terkenal dengan kepahlawanan dan mampu menghadapi ribuan musuh. Yang duduk depan ialah penglima tentera Islam yang pandai bermain pedang, yang boleh lawan ramah. Seorang boleh lawan ramah, dia letak di depan sekali. Penyusunan tentera yang sebegini rapi telah mendedahkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam bidang ketenteraan. Menunjukkan Nabi bijak dalam bidang ketenteraan. Di mana kita kena sedar, di mana sejarah ni dikaji oleh orang kafir. Akademi Tentera di negara barat kaji hak buku kita baca ni. Mereka mengkaji satu persatu, teliti ilmu ketenteraan, bagaimana Nabi mengajar perang kepada tentera Islam, dikaji oleh musuh-musuh Islam. Jadi orang Islam yang ngaji di negeri orang putih, belajar hak orang putih, ambil hak orang Islam. Begitu. Kalau kita orang Islam tak belajar hak kita sendiri. Hak kita sendiri. Ini jadi masalah. Penyusunan sebegini belum pernah dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi suasana yang agak genting itu. Taktik ini tak pernah dibuat oleh orang lain sebelum ini. Ini ilham daripada Allah Ta'ala. Nabi bukan sebarangan. Nabi ini dia dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Bukan saja wahyu, termasuk ilham daripada Allah Ta'ala, dan kecerdikan luar biasa yang Tuhan beri pada Nabi. Rasulullah SAW juga memilih satu tempat yang tinggi sebagai markas pemerintah tentera dan memudahkan baginda melihat gerakan tentera musuh serta memberi arahan kepada tentera Islam. Nabi mengambil markas pemerintah, tempat yang paling tinggi, supaya dapat melihat segala gerak-geri tentera Islam dan tentera musuh, dan boleh mengarah tentera sama ada mara, yang ini undur, yang ini mara dan sebagainya. Ini taktik perang. Tempat yang dipilih Rasulullah SAW juga suka menjadi sasaran musuh. Sebab ini payah musuh nak dapat, nak capai situ. Markah ni macam tempat yang kukuh, tempat yang kuat. Dan memberi semangat. Wallahu a'lam.